الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Perkara yang merosakkan amalan. Muka surat 74. Yang dimaksudkan dengan merosakkan amalan ini, sesuatu perkara yang apabila kita buat sesuatu amalan, berlakunya sesuatu perkara itu kepada kita, seperti ada salah satu daripada perasaan ataupun sifat mazmumah ketika kita melakukan sesuatu amalan ataupun ibadat. Jadi sifat mazmumah itu di antara sebab-sebab yang menyebabkan rosak kita punya amalan, gugurnya pahala ibadat. Asalnya apabila kita melakukan sesuatu ibadat, maka ibadat yang dilakukan itu akan dikurniakan ganjaran pahala di sisi Allah. Tetapi apabila berlakunya salah satu daripada perasaan-perasaan yang timbul, yang wujud di dalam hati kita ketika kita melakukan ibadat, seperti adanya perasaan yang kita sebutkan tadi, salah satu daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji, maka terbatal amalan ataupun ibadat yang kita lakukan. Maka terbatal di sudut apa dia? Di sudut pahala dia. Ibadat itu sah tetapi pahala ibadat terhapus. War-riya'u idza waqa'a fi 'amalin minal a'mal fa innahu yubtilu ajrahu wa kadzalika al-'ujubu. Dan berlaku riya' dalam mana-mana amalan, maka ia akan membatalkan pahala. Ibadat itu sah tapi yang terbatalnya pahala ibadat. Demikian juga apabila berlaku ujub. Selain daripada riya', maknanya ujub. Riya' ni apa dia? Siapa tahu apa makna riya'? Riya' ni kita buat sesuatu amalan, ibadat untuk menunjuk kepada orang, daripada ra'a, supaya orang lihat, orang tengok kita punya ibadat. Kalau orang tak tengok, kita tak buat bersungguh. Ataupun bila tengah-tengah dia buat ibadat tu, tengah-tengah sembahyang, dia perelokkan ibadat kerana dia duk berasa orang duk tengok. Mula-mula dia buat ibadat biasa je, takbir, rokok, sujud biasa je. Tapi tengah-tengah buat ibadat tu, dia rasa orang duk perhati, orang duk tengok. Lalu dia mempercantikkan, memperelokkan ibadat dia. Tujuannya nak tunjuk. Itu dia panggil riak. Yang keduanya ujub. Ujub ni hairan, ajib, bangga. Dia rasa bangga diri dengan ibadat yang dia buat. Yang ketiganya takabur. Maknanya takabur ni dia sombong. Sombong dengan ibadat, sombong dengan amalan. Yang keseterusnya dipanggil sum'ah. Salah satu juga daripada sifat mazmumah. Sum'ah ni dia suka dengar. Dia suka dengar orang puji dia. Sesuatu kebaikan yang dia buat, sesuatu amalan yang dia buat, dia suka dengar orang puji dia. Sum'ah daripada sami'ah. Ini semua perasaan-perasaan, perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan pahala ibadat kita. Huraian, riak dalam satu ibadat ialah melakukan ibadat kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada orang lain, dan termasuk di dalam bab ini juga supaya didengari oleh orang lain yang disebut sebagai sum'ah daripada perkataan sami'ah. Ibadat yang bercampur dengan riak ada 3 bentuk. Tadi riak, sum'ah, wujub, takabur, semua amalan-amalan tersebut perlu dielakkan. Ibadat yang bercampur dengan riak ada 3 bentuk. Yang pertama, daripada awal lagi tujuan beribadat kerana mahu memperlihatkan kepada manusia. Awal-awal lagi, peringkat awal lagi, peringkat mula dia buat ibadat dah ada pasang niat dah nak tunjuk kat orang. Nak memperlihatkan kepada orang. Ini adalah syirik dan amalannya batil, maknanya sia-sia. Yang kedua, berlaku niat kerana orang lain di tengah-tengah ibadat. Masa masuk tadi okey,
Contohnya semayang, masa mula takbir ni okey, tengah-tengah tadi, masa tu datangnya perasaan riak. Jika amalan itu mempunyai kaitan daripada awal hingga akhir seperti sembahyang, maka hendaklah dia menepis niat tersebut dan meneruskan sembahyang. Tengah-tengah sembahyang tu dia mari niat riak, takabur semua dan sebagainya, dia kena tepis, dia kena halang, dia kena buang perasaan tersebut. Gangguan niat seperti ini tidak menyebabkan dia riak. Sebaliknya, jika dia menuruti dan melayani niat tersebut, maka rosaklah amalan itu. Rosak amalan apa dia? Terbatallah pahala ibadat. Jika amalan itu tidak mempunyai kaitan awal dan akhir, seperti seseorang yang berniat untuk bersedekah dengan RM100, kemudian dia bersedekah dengan ikhlas sebanyak RM50. Niat 100, tiba-tiba dia kurang sikit lah, mampu pun RM50 ya. Kalau bagi 100 ni takut tak ikhlas, bagi kurang sikit 50. Tetapi setelah itu dia bersedekah 50 dengan riak. Hak 50 tadi okey dah, tapi dia kata tadi dah pasang niat 100, dia bagi pula 50. Dengan riak, maka bersedekah itu menjadi bakinya rosak. Hak 50 tadi okey, ikhlas. Hak 50 yang riak tadi tidak ikhlas, maka yang RM50 itu terbatal dia punya amalan dia, sedekah dia. Yang ketiga, niat kerana orang lain timbul setelah selesai ibadat. Selesai buat ibadat baru datang nak tunjuk kat orang, bukan daripada peringkat awal, bukan daripada tengah. Dah selesai ibadat, masa tu baru dia bagi perasaan riak, sub'ah ataupun wujub tadi. Maka ia tidak memberi kesan. Namun jika ia mengungkit-ungkit sedekah, maka rosak juga amalan itu. Tu dia tak ada kesan apa. Setelah selesai ibadat dah, habis dah kita buat sembahyang ke, sedekah ke, puasa ke, masa tu baru mari datang riak, maka yang tu tak membatalkan pahala. Tetapi kalau dia duk ungkit pula, dia duk cerita balik walaupun setelah dia buat, maka yang tu juga penyebab kepada batalnya pahala amalan. Di antara perkara yang bertentangan dengan ikhlas ialah ujub. Ujub tadi kita sebut apa dia? Bangga, hairan. Dia rasa hebat dia punya amalan, cantik dia punya amalan, kuat dia punya amalan. Dia rasa bangga, rasa heran, rasa pelik dengan kemampuan dia, dengan kehebatan dia. Imam Ghazali berkata, ujub artinya mengagungkan diri ataupun menganggap agung amal yang dilakukan. Maknanya amal yang dilakukan itu sangat hebat, lebih cantik, lebih elok, lebih sempurna daripada orang lain. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci bersih dari dosa. Dialah sahaja yang telah mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Jangan membersihkan diri, jangan menganggap diri bersih, diri hebat, diri sempurna, diri suci, suci daripada dosa, pemegang anak kunci syurga. Yang ni istilah orang selalu sebut. Dia betul semua, orang lain semua salah. Dia ahli syurga, orang lain semua ahli neraka. Rasa diri suci, dia menganggap diri dia bersih. Itu salah satu sifat yang dicela di dalam agama. Mukjizat dan karamah. Wal ayatu thabitatun lil anbiya'i wal karamatu lil awliya'i haqqun. Mukjizat itu berlaku, mukjizat itu terbukti berlaku pada para nabi, dan karamah itu berlaku pada wali. Mukjizat Allah Ta'ala bagi kepada para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Sebahagian daripada rasul itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Maknanya rasul-rasul mempunyai keistimewaan, kelebihan yang tersendiri. Semua ada kelebihan yang tersendiri. Nabi Saleh dengan mukjizatnya, Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa boleh menyembuhkan orang yang buta, penyakit sopak, menghidupkan orang yang mati. Semua Nabi-Nabi Allah Ta'ala bagi mukjizat. Mukjizat yang paling banyak Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Sebab mujizat-mujizat yang dikurniakan kepada nabi-nabi yang terdahulu sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW
Bila mereka wafat, mereka meninggal dunia, mukjizat tersebut turut hilang, musnah. Macam tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dia meninggal, tongkat Nabi Musa pun dah tak ada. Sekarang ni kalau nak cari tongkat Nabi Musa ada? Tak ada. Tongkat Ali? Yang tinggalnya tongkat Ali je, tongkat Nabi Musa tak ada. Tapi tongkat Ali bukanlah satu mukjizat. Syekh Harif tak? Bukan satu mukjizat. Ini tongkat Ali ni satu akar kayu yang dibuat sebagai ubat. Dia bukan satu mukjizat. Jadi yang kekal je mukjizat apa? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok. Kalau kepada para nabi dipanggil mukjizat. Kalau kepada wali dipanggil apa? Karamah. Karamah ni boleh berlaku tak kepada orang kafir? Boleh tak berlaku kepada orang kafir? Macam baru-baru ni viral Tok Cha ada karamah. Dia pergi dengan tongkat dia ke lautan, tersentuh tongkat dia pada air laut, jadi tawar air laut tu. Tengok Allah Ta'ala bagi karamah kepada Tok Cha, dia kata. Jadi tak faham lagi lah bab akidah tu, mudah-mudahan asas dia tak faham. Tapi dia yakin pula tu cerita dengan orang. Dia yakin pula dia cerita dengan orang Tok Cha ada karamah. Tahu Tok Cha tahu dia? Kalau kita tengok di dalam kitab At-Ta'rifat, Imam Jarjani sebut, apa makna karamah? Supaya orang yang mendengar, yang menyaksikan, yang menonton pengajian kita, tazkirah kita pada malam ni boleh beza apakah mukjizat, apakah karamah. Karamah dia kata, hiya zuhuru amrin khariqin lil adah. Zahirnya perkara yang mencari adat. Apa maknanya? Apa maksud perkara yang mencari adat? Perkara yang luar biasa. Biasa-biasa seseorang tu tak berlaku macam tu, tetapi dia berlaku. Itu dipanggil luar biasa. Macam boleh terbang, manusia tak boleh terbang kan? Yang boleh terbang ni binatang yang bersayap, jalan atas air. Kalau tak ada jambatan, titi dan sebagainya, boleh tak kita berjalan atas permukaan air? Tak boleh. Itu dipanggil sesuatu perkara yang mencari adat. Bila randuk api, ada satu kumpulan, satu agama, dia boleh randuk api pada musim perayaan dia. Maknanya tak ada terbakar, apa dia, kaki dia tu rosak, dipijak atas api tu. Itu kita nak panggil apa tu? Karamah ke, mukjizat ke apa tu? Dia kata sihir. Dia termasuk dalam sihir. Menzahirkan perkara yang mencari adat min qibali syakhsin, daripada seseorang, ghairi muqarinin lid-da'wati nubuwah, yang mana lelaki itu tidak mendakwa dia seorang nabi. Dia bukan seorang nabi. Fama la yakunu maqrunan bil iman wal amal wa amalis salih istidrajan. Kalau tidak disertakan individu itu dengan amalan yang soleh, dengan iman dan juga amalan yang soleh, dia bukan orang beriman, dia bukan jenis orang buat ibadat, maka tiba-tiba ada perkara yang luar biasa kepada dia. Dia panggil apa? Istidraj. Dipanggil apa? Istidraj ni apa makna? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sesuatu pemberian daripada Allah, Allah Ta'ala bagi suatu kelebihan, satu keistimewaan, sesuatu perkara yang luar biasa, tetapi untuk merosakkan dia, memusnahkan dia, untuk dia pertama sesat. Itu istidraj. Wa ma yakunu maqrunan bid-da'wah nubuwah yakunu mu'jizatan. Kalau orang yang mendakwa dia adalah nabi yang diutuskan oleh Allah ataupun rasul, itu dianggap sebagai mukjizat. Kalau kita tengok di dalam kitab Risalah Tauhid, apa makna karamah? Perbezaan mukjizat dengan karamah.
Yang dikatakan karamah itu suatu perkara yang mencari adat. Mencari adat ni apa makna? Perkara yang luar biasa, yang terbit dan berlaku daripada wali-wali, yang terbit ataupun berlaku kepada wali-wali. Maka karamah itu tiada dipersertakan dengan mengaku Nabi. Bukan kerana dia mengaku Nabi. Kalau mengaku Nabi, dia mukjizat. Bila dia kata karamah itu berlaku kepada wali-wali, di sini siapa wali? Siapa pula wali ni? Wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kebimbangan kepada mereka. Tidak ada, dan mereka tidak berduka cita. Tidak ada takut dan tidak berduka cita. Di akhirat nanti tak takut, tak ada susah hati, tak berduka cita, tak menyesal dengan apa yang mereka persembahkan, ibadat yang mereka lakukan di atas dunia. Di akhirat besok mereka tak menyesal. Kerana segala masa yang terluang, umur yang panjang yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka diisikan dengan penuh ibadat kepada Allah. Mereka tak susah hati bertemu dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, siapa wali-wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Itu wali. Kalau dia fasik, dia bukan wali, dan dia tak layak menerima karamah. Apatah lagi kalau kafir. Jadi Tok Cha ni kafir kat Islam, dia dapat karamah ke? Dia kata Tok Cha dapat karamah. Macam mana pening yang mengaji? Suruh dia baca risalah Tauhid. Apa perbezaan mukjizat dengan karamah? Okey, kita sambung. Huraian. Esok tengok-tengok benda pelik semua karamah. Sebab tu saya dengar, lama dah dengar istilah ni, karamah, wali. Macam orang gila tu dia kata, jangan duk anggap dia tu gila, dia tu wali sebenarnya. Dia tu zuhud, sebab tu nampak macam tak berpakaian, pakaian dia yang tak lengkap, tak sempurna, makan sampah, itu sebenarnya wali. Saya dengar lama dah ni. 30 tahun dulu saya dengar. Sekarang ni muncul balik. Kalau jumpa orang nak makan sampah, menyampai dia macam orang gila, ada seorang tu sebut kepada saya, bagi salam kat dia. Sampaikan salam saya kepada dia. Maknanya dia tu adalah wali Allah. Mereka menampakkan tentang kewalian seseorang itu, nampak apabila dia melakukan sesuatu benda yang pelik di luar daripada akal manusia. Kalau macam tu, apa ramai wali Allah Ta'ala dalam dunia ni hak duk makan sampah. Islam ni jadi kartun, jadi lawak oleh pihak-pihak yang tertentu. Orang nampak Islam ni jadi hina, jadi lekeh. Orang gila wali, orang gila wali. Tok Cha wali, ada karamah. Allah menjadi alam ini dan mengaturkannya mengikut peraturan yang tetap dan konsisten yang disebutkan sebagai sunnah kauniyah ataupun sunnatullah pada alam. Sunnah kauniyah ataupun sunnatullah ini perjalanan alam, peredaran alam, hukum alam. Allah Ta'ala jadikan matahari, bintang berserta dengan peraturan dan undang-undang dia. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ia sentiasa tetap dan tidak bercanggah. Peraturan alam yang telah dijadikan Allah Ta'ala ni oleh Allah, dia tetap macam tu, tidak berubah. Setiap sebab diikat dengan musabab dan natijah diikat dengan muqaddimah. Sebab apa mati? Sakit. Natijahnya berlaku sebab apa sesuatu natijah? Natijah ni maknanya hasil sebab dia begini-begini. Sebab apa dia berjaya? Diikatkan dengan muqaddimah. Muqaddimah tu kerana usaha yang bersungguh-sungguh. Di samping dia berdoa, Allah Ta'ala bagilah natijah yang baik. Setiap benda tersimpan di dalamnya ciri dan sifat khusus. Api sifat membakar, air sifatnya menghilangkan dahaga, dan makanan menghilangkan lapar. Setiap kejadian termasuk matahari, bulan, langit dan bumi tunduk di bawah sunan kauniyah. Tunduk di bawah sunan kauniyah ni peraturan undang-undang alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika terdapat kelainan dalam sistem ini, maka itu berlaku dengan izin Allah untuk kemaslahatan agama. Ataupun doa mana-mana hamba yang soleh. Sekiranya ia berlaku pada seorang Nabi, maka ia dikira sebagai mukjizat.
Jika berlaku pada seorang yang soleh, maka ia dipanggil karamah. Dianggap ia adalah karamah. Pada hakikatnya karamah yang terhasil daripadanya kepadanya itu adalah keberkatan daripada dia benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada peraturan alam yang dijadikan oleh Allah, api sifat dia membakar. Hukum adat kepada api ini membakar. Kadang-kadang tak terbakar. Macam Nabi Ibrahim jatuh dalam api, terbakar tak? Itu bukan karamah tapi mukjizat. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sujud. Bukan saja sujud, selamat untuk Nabi Ibrahim. Sifat yang Allah Ta'ala jadikan kepada api, dia sifatnya membakar. Pisau, sifat dia memotong. Potong kayu, potong sesuatu benda, terkena mesti dia luka ataupun terpotong. Tetapi kepada orang yang disebut sebagai wali Allah, yang Allah Ta'ala bagi karamah kepada dia. Karamah maknanya kemuliaan, hasil daripada banyak takarub kepada Allah, ibadat dia kepada Allah Ta'ala. Bila dia hiri sesuatu, tergelincir pisau yang tajam, terkena tangan, tak luka. Boleh jadi apa dia? Karamah yang Allah Ta'ala bagi. Maknanya bercanggah dengan hukum alam. Hukum alam yang Allah Ta'ala jadi asal-asalnya kan sifat pisau memotong, api membakar, tapi tak berlaku kepada dia. Itulah yang disebut sebagai amrun khariqul lil adah. Perkara yang mencari adat, perkara yang luar biasa. Kalau kepada Nabi, siapa dia? Mukjizat. Orang yang soleh dipanggil karamah. Orang kafir fasik dipanggil sihir ataupun istidraj. Jadi itu maknanya kedudukan pembahagian kategori mana yang diduduki ataupun dimiliki oleh manusia. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada para nabi sebagai dalil kebenaran mereka dan cabaran kepada orang yang mengingkari kenabian mereka. Biasa-biasa tak berlaku, tetapi Allah Ta'ala nak menguatkan kedudukan para nabi dan para rasul untuk menjadi ikutan orang. Allah Ta'ala bagi benda pelik, menunjukkan demo ni bukan orang biasa, luar biasa, sebab dibekalkan kepada mereka mukjizat untuk nak tarik orang supaya beriman kepada Allah, beriman kepada mereka, yakni para nabi, dan beriman kepada Allah. Ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma misluhu wa amana alaihi al-basharu wa innama kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun nabi yang diutuskan daripada kalangan para nabi kecuali Allah memberikan kepada mereka tanda-tanda mukjizat yang akan menjadikan manusia mempercayainya. Nak bagi percaya dia nabi, sebab tu dia dapat mukjizat, orang lain tak dapat sebab bukan nabi. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ialah wahyu yang Allah telah sampaikan kepadaku, dan aku berharap akan mendapat pengikut yang paling ramai pada hari kiamat kelak. Jadi memanglah Nabi Muhammad yang paling banyak pengikut dia. Banyak orang yang beriman kepada dia. Karamah pada bahasa, karamah artinya mulia, dan menurut istilahnya pula kejadian luar biasa yang luar daripada adat yang berlaku pada seorang wali sebagai tanda kemuliaan dan yang dianugerahkan Allah ke atasnya. Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, tadi kita baca kan, definisi karamah, menyebut karamah ialah suatu kejadian luar biasa yang diberikan Allah khusus bagi para hamba-Nya yang bertakwa dan soleh, yang tidak disertakan dengan dakwaan sebagai nabi. Karamah biasanya datang tanpa diidam-idamkan sebelumnya. Karamah ni bukan kita minta, sebagai suatu hadiah, kurniaan Allah kepada sesiapa yang dikehendaki daripada kalangan orang yang beriman kepada Allah. Bahkan seringkali terjadi karamah kepada wali Allah. Namun dia takut jika hal ini akan menyebabkan dia takjub terhadap diri sendiri sebagai seorang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Berlaku juga pada perkara luar biasa kepada orang yang bertakwa dan dekat kepada Allah sebagai pertolongan Allah kepada mereka. Di samping itu, karamah menjadi dalil atas kebenaran pengikut Nabi yang benar.
Jadi orang bagi karamah ni pun bukan dia duk minta. Karamah ni luar biasa, dia bukan minta. Dan dia takut pun. Kok dikurniakan, diperlihatkan oleh Allah kepada dia sesuatu karamah dan kelebihan, dia takut dia main wujud. Tengok, kena pisau tak luka, boleh berjalan atas air, boleh pijak api, kaki tak melecur. Sebenarnya orang wali dia tak nak karamah-karamah ni. Bukan yang tu yang dia tuntut. Dia tuntut keredaan Allah. Tetapi oleh kerana kepergantungan mereka dengan Allah begitu kuat, amalan mereka begitu banyak, hati mereka sangat ikhlas kepada Allah di dalam melakukan sesuatu ibadat, jadi Allah Ta'ala bagilah hadiah. Bukan mereka nak pun. Sekarang ni kadang-kadang orang duk berzikir ribu-ribu, selawat ribu-puluh-ribu tu nak jadi luar biasa, nak dapat karamah, dia minta. Beramai ayat sekian-sekian boleh terbang, beramai ayat sekian-sekian boleh jalan atas air, beramai ayat sekian-sekian boleh jadi kebal. Yang ni orang nak belajar, lebih-lebih lagi orang silat. Dia tuntut, dia nak benda yang luar biasa. Orang yang soleh dia tak nak, takut jadi riak, sombong. Jadi dia seronok pula perkara-perkara yang luar biasa berlaku kepada dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan sesiapa yang bertakwa kepadanya, barang sesiapa yang bertakwa kepadanya, bertakwa kepadanya maknanya kepada Allah. Nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangkanya. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya. Contoh karamah dapat dilihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan perihal Sayyidatina Maryam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka dia Maryam yang dinazarkan oleh ibunya diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik dan dibesarkan dengan didikan yang baik, serta diserahkan untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati rezeki buah-buahan di luar biasa, yang di luar biasa di sisinya. Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, daripada manakah engkau dapat buah-buahan ini?" Maryam menjawab, "Ia adalah daripada Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira, tidak boleh dihitung, tidak boleh dihisap banyak mana rezeki yang Allah Ta'ala bagi." Maryam ibu kepada siapa? Nabi Isa AS. Ibu dia seorang wali, maka ada karamah. Di antara karamah Maryam ini, makanan datang daripada langit. Ayah dia duduk bagi hantar hari. Pada hari itu sebelum dia tengok sampai, makanan telah terhidang. Lalu dia tanya, daripada mana ini? Makanan ini, rezeki ini daripada Allah. Menunjukkan dia seorang wali. Sebab apa? Sebab dia mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah. Biasanya kita dengar wali-wali ini daripada kalangan lelaki, daripada kalangan kaum wanita juga ramai jadi wali Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bagi sesuatu perkara yang luar biasa. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, ayat ini merupakan dalil bahawa sabitnya karamah para wali yang terkeluar daripada kebiasaan manusia, sebagaimana terbukti melalui hadis-hadis mutawatir berkaitan dengan permasalahan ini. Berbeza dengan orang-orang yang tidak meyakini tentang adanya karamah ini. Lihat Tafsir Al-Karim, Tafsir Quranul Karim fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Perlu dinyatakan di sini bahawa perkara yang paling penting ialah istiqamah di atas ajaran Rasulullah SAW. Yang itu paling penting pada dapat karamah. Al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. 1000 karamah, macam-macam karamah ni. Boleh terbang, masuk dalam api, tak ada apa, kena pisau tajam, tak luka, menyelam dalam air yang dalam tu berjam-jam, tak mati-mati, duk boleh bernapas lagi. Dapat 1000 karamah. Jadi Imam Malik kata, al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah.
Perlu dinyatakan di sini bahawa perkara yang paling penting ialah istiqamah di dalam ajaran Rasulullah SAW itu yang dituntut. Lagi dicari dan lebih mulia daripada 1000 karamah. Ini kerana istiqamah atau tetap teguh dengan kebenaran adalah suatu yang agak sukar. Kerana orang yang beriman sentiasa berhadapan dengan ujian, syubhah dan juga syahwah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.